Assalamualaikum, salam sejahtera Sembang EPL episod 22. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya ataupun guest yang pernah bersama dengan kita, penyokong Chelsea, Topet, dan juga Kieran, penyokong Manchester United. Dan tengok background saya ni pun Manchester lawan Chelsea. Of course, saya tak nak go into detail lah Manchester Chelsea, tapi topik hari ni sebenarnya saya nak bincangkan ataupun aku nak bincangkan tentang main game. Sebab sejak lepas ataupun bukan sejak lah, lepas perlawanan MU dengan Chelsea, ada beberapa insiden daripada referee yang menyebabkan kita nak bercakap tentang main games ni, pasal permainan minda kalau dalam bahasa Melayunya lah. Okey, perlawanan tu berakhir 0-0. Ada orang kata perlawanan tu bosan. So tapi ada satu insiden yang penting berlaku dalam perlawanan ni. Insiden dalam kotak penalti, insiden kononnya penalti, tapi lepas tu pengadil cakap, lepas dia tengok VAR, dia kata bukan penalti. Aku nak tanya dulu Topek, kau rasa penalti atau tidak? Okey, kalau kita tengok dari segi, betulkan saya kalau saya silap on this part. Sekarang ni law dah tak ada ball to hand, betul? Kan? So kalau tengok, Sorry Topek. Kalau kau tanya aku law, aku pun dah confused sebab dia orang baru je tukar lagi sekali. Kalau ikutkan lagi. Kalau ikutkan yang lepas yang aku tahu, bola kena tangan sengaja tak sengaja penalti. Tapi sekarang ni dia ada tukar sikit. Okey, so katakanlah we refer back to law yang kita tahu. Kena tangan je penalty ataupun foul. Tak kisahlah intentional or not. Kalau ikut kepada benda tu memang penalty. Saya tak nafikan. Kan? VAR lah 100 kali pun memang akan kata penalty, kecuali daripada satu angle tu saya tengok replay tu tak nampak kena handball siapa, Hassan Odoi kan, kena Greenwood dulu. Tapi kalau kata keseluruhan saya agree kalau diberi penalty. Ni saya based on law yang sebelum ni lah, yang Amin pun cakap tadi, kalau kena je tangan penalty kan, foul. Okey, Kieran, tangan Hudson-Odoi dalam keadaan tak natural, tak sengaja, ataupun kau rasa tangan Hudson-Odoi mengubah arah bola? Tak sengaja tu memang kita boleh agree lah, tak sengaja. Tapi aku rasa kita boleh agree juga tangan dia dalam kedudukan yang tak natural and dia mengubah arah bola tu. So macam Topik cakap tadi, kalau kau tanya aku pun agree it's a penalty. Tapi aku nak cakap yang kita tak nak benda macam tu, penalty yang kena tangan sikit. Tapi kalau ikut law yang kita tahu benda tu penalty, itu insiden yang kita kalau jadi kat MU pun kita tak nak jadi kat tim lain pun kita tak nak dapat penalty macam tu. Tapi kalau kau ikut law, dia kena bagi. And then kita teruskan lah dekat, sebab lepas perlawanan tu dalam temu bual dengan Luke Shaw kata, ini quote dia lah, dia kata, saya tak faham kenapa kena berhentikan permainan kalau bukan penalti. Ini dia cakap. Pengadil tu bercakap dengan Harry Maguire dan saya terdengar pengadil tu kata kalau saya bagi penalti, ia akan menimbulkan kontroversi selepas perlawanan. Okey, ini dia yang kata. Tapi tak ada pengesahan daripada FA ataupun pengadil lah kan. Jadi kat sini, pengadil tu tak nak bagi penalti sebab nanti boleh timbulkan kontroversi. Macam tu? Ikut pemahaman aku macam tu lah. Sebab kalau kau tengok apa yang jadi lepas tu, ada macam orang cakap Luke Shaw maybe tersalah dengar apa yang referee tu cakap. Tapi aku tak rasa dia akan keluar statement macam tu kalau dia tak borak sendiri dengan Maguire ke, dia tak dengar betul-betul ke. And lepas tu juga ada reporter Simon Stone tu, dia cakap FA takkan ambil tindakan dekat Luke Shaw. So aku rasa benda tu betul, tapi diorang cuba downplay everything lah, sebab tak nak benda ni lagi besar. Kalau betul Luke Shaw menipu kau benda, kenapa FA tak ambil tindakan? And benda ni boleh di-proof. Kalau FA nak lah, dia boleh di-proof sebab semua referee diorang pakai mic. And diorang akan ada transkrip diorang punya perbualan dekat mic tu. Kalau betul dia tipu, anytime diorang boleh just keluarkan transkrip tu, cakap Luke Shaw salah. Okey, dan ambil tindakan. Okey, Pat. Tapi takkanlah sebab takut nak kontroversi tak bagi penalti. Takkan itu sebabnya? Isu dia sekarang penalti tak dapat kan? Kontroversi juga. Kan? So
bagi pun kontroversi, it will be, okay, dia macam ni lah. Kalau dia bagi penalti, fan Chelsea and Chelsea punya part akan bising. Kalau dia tak bagi penalti, is what happen now lah, fan MU bising. Kan? So it's a very, apa orang kata, keadaan yang kalau sebagai ref, is a hard, apa orang kata, berat lah dia nak decide on which part. Yelah, tapi alasan tu boleh diguna pakai? Saya rasa tak. Saya tak agree. Nak bagi je lah. Tapi then again, ref dia ada apa orang kata kuasa veto dia atas padang. Dia boleh call. Red card pun dia boleh tarik balik. Ikut law ref kan. So bagi saya statement kontroversi tu tak sesuai lah. Nampak macam kau ref, you're supposed to be apa orang kata, nama pun pengadil. Kan? Bukannya nak control apa orang kata, oh tak nak news bising pasal aku. You're not, dia bukan selebriti. Kan? Ni adalah salah satu competition, ref tu sepatut neutral. Apa decision dia buat, regardless siapa bising, kalau dia rasa benda tu betul lah. Kan? Aku nak mencelah sikit, macam betul kau cakap, benda ni bagi dapat kontroversi, tak bagi kontroversi. Cuma aku rasa kalau Luke Shaw tak cakap macam tu, statement dia lepas game, benda ni tak sebesar. Dia surut cepat sikit lah. Dia surut cepat sikit. Benda tu macam, okay, apa, shit happens kan. Benda jadi macam tu kan. Tapi sebab ada statement macam tu, and diorang tak pula macam interview Harry Maguire ke, tanya betul ke tak ada. Lepas tu terus diorang try to downplay benda ni senyap-senyap. Lepas tu aku rasa maybe diorang pun contact FA, contact MU, suruh diam-diam ke apa benda. Mungkin lah. Okay. Ole juga lepas tu ada bagi komen dalam temu bual dan kata ada pengaruh daripada luar. Ni aku nak cakap pasal main games ni. Dia kata ada pengaruh dari luar, ada isu VAR berkenaan Harry Maguire dan selepas itu diletakkan di laman web Chelsea. Ni macam kelakar sikit, macam comic book sikit lah kalau kau tanya aku. Dia kata itu sangat licik, dia cakap. Kalau tengok laman web tersebut, itu akan mempengaruhi pengadil untuk tidak memberikan penalti kepada pasukan kita kepada Man United lah. Kau rasa betul ke benda-benda macam cakap macam ni, macam teori dalam media sosial laman web, tapi dimainkan dalam dunia bola sepak sebenar akan beri kesan dan pengaruh kepada perlawanan, atau ini alasan daripada Ole je kira? Betul. Aku tak tahu kalau kau dah baca belum artikel dekat website Chelsea tu. Memang betul lah, benda tu cheeky lah, benda tu nakal lah. Tapi being a United fan, aku sedar Ferguson pun dulu guna juga benda-benda macam ni, main games ni untuk dapat that little bit of advantage. Tapi yalah, pengadil tu patut adil dan judge benda tu based on perlawanan tu lah. In terms of affecting tu, memang aku rasa affect. Sebab walaupun referee tu baca artikel tu, mungkin tak affect dia. Tapi dia affect pengadil tu dari segi bila fans baca, dia tak nak kena kecam dengan fans, atau dia tak nak kecam dengan lagi-lagi jabatan netizen ni. Benda tu affect dia punya decision making. Mungkin dia baca tu dia macam, okay, benda ni tak affect aku. Tapi bila dia start ref match tu, dia macam, oh ni kalau aku buat ni Kang, orang cakap macam ni, dia ni cakap macam ni pula. So dia tak affect directly referee tu, tapi dia opposite tu siapa, Mike Dean dia suka sangat jadi selebriti kan. Macam yang ni dia macam, okay, aku tak nak jadi selebriti, aku tak nak jadi benda ni jadi kontroversi. So dia buat decision yang mungkin safe lah, selamat untuk dia. Okay, kalau aku pula sorry Topet, nak sambung apa-apa? Tak apa, lebih kurang je nak support dia je. Okay, ni banyak pasal Ole lah dengan main games. Ole dia tambah lagi, dia kata sebelum ni pun dia kata Lampard ada menyebut tentang Man United dapat banyak keputusan penalti kan, manager Chelsea sebelum ni lah. Lepas tu Jurgen Klopp pun ada sebut pada bulan lepas bahawa Man United dapat lebih banyak penalti dalam 2 tahun berbanding beliau dalam 5 tahun setengah. Ini aku tanya Kirin lagi sekali lepas ni kita masuk dengan Topet pula. Adakah kau rasa main games macam ni memberi kesan untuk mempengaruhi keputusan pengadil dalam perlawanan secara direct, buat pengadil lebih berhati-hati dan takut? Ya, aku rasa sebab again dia orang tak nak kena kecam, and benda tu macam mana aku nak cakap, dia bukannya affect decision bagi penalty je. Contoh macam match lawan West Brom hari tu. West Brom aku rasa yang
aku rasa benda tu jadi kat tim lain, jadi kat mana-mana atas padang tu akan fall. Yang dia tarik muka Lindelof, yang header West Brom tu. Benda tu untuk aku sangat obvious foul. Tapi lawan Sheffield United, tak silap aku yang Martial punya gol diselak sebab dia dikira foul. Yang walaupun benda tu tak ada apa-apa, and Ole sendiri cakap dia punya that official tu mengaku decision tu salah. So bukannya nak kata benda ni kontroversi either against United ataupun for United. Benda ni happens lah, you win some, you lose some. Tapi itu yang menaikkan soalan pasal VAR ni. Apa guna VAR? VAR sepatutnya objektif. Tapi bila decision yang keluar yang macam ni, yang still subject to referee punya subjective view, buat apa kau buat VAR, buat kacau game dia. Okay, kita masuk dengan topik pula. Bekas pengurus Chelsea Jose Mourinho adalah salah seorang pengurus yang paling cekap dalam main game selain Sir Alex dulu kan. Dari sudut mentality, dia pernah cakap ni quote dia dulu kita dengar balik apa dia cakap. Dari sudut mentality saya, ini Jose Mourinho cakap, saya rasa pelik kalau tak menang piala. Tapi kamu boleh buat kerja yang bagus untuk pasukan tanpa memenangi sebarang piala. Lepas tu quote ni sebenarnya dia refer kepada pengurus Arsenal, Arsene Wenger. Dia pun juga pernah cakap, dia kata Arsene Wenger ni pakar dalam kegagalan, dia cakap. Kalau kau Arsene Wenger contoh kau berdiri atas macam Arsene Wenger, kau terjejas teruk tak dengan apa-apa yang Mourinho dah cakap kat kau ni? Ni personally I put myself sebagai Arsene Wenger dengan saya Kalau orang cakap macam tu, kalau orang yang kita kata ada fighting spirit, dia akan rasa macam tercabar. Contohlah time dia cakap tu, macam Amin cakap benda tu masih dia dekat Chelsea. Dia mengatakan kat Arsenal Wenger kan. Kalau saya sebagai Arsene Wenger time tu, saya akan prove that my team is better than yours. Saya akan buktikan Arsenal is better than Chelsea, mungkin dari segi head to head ataupun at hujung liga. Siapa atas? Kan? Mungkin tak menang trofi. Kan? Mungkin champion Liverpool let's say, Arsenal atas Chelsea. Bagi saya dah cakap, kau cakap aku failure tapi aku atas kau. Apa statement kau ni? Kan? Kalau saya sebagai Arsene Wenger kat tempat tu lah. Tapi then again, Mourinho time tu, ni tak silap saya, dia keluar statement ni masa dia jadi manager kali kedua kan untuk Chelsea. Tak sure, tak pasti. Mungkin kali kedua atau kali pertama, tak sure. Okay, nak ikut time dia jadi manager kali kedua, dia tak adalah successful mana pun. Kan? Mourinho ni dia memang terkenal, dia masuk tim tu, meletup, jadi jap 1 season, 2 season, dia dah ada merudum, dia belah. Kan? So, bila Mourinho keluar statement macam tu, saya macam, kau sendiri pun tak boleh tahan lama kat klub, kejap-kejap belah, personal issue lah, apa benda apa semua. So, bila macam mana kalau orang yang keluar statement macam tu, kita kena tengok juga dia siapa. Kan? Kenapa dia keluar statement macam tu? Apa credibility dia keluar statement macam tu? Kan? So, kalau saya lah, macam, aku tak heran pun apa aku cakap. Boleh juga. Kan? So, itu kalau benda tu berlaku kat saya lah. Tapi kau tak rasa Mourinho one of the best dari segi main games? Memang dia pandai apa orang kata, kalau betul saya kata, kalau Mourinho saya akan cuba lawan balik. Faham tak? Kalau Mourinho yang keluar statement tu, saya akan lawan balik. Secara tak langsung saya akan put ideologi tu, kita macam cakap kat player saya, okay geng, malam ni kita lawan tim Mourinho, tim Chelsea, kita kena menang. Kan? Forgive my language, saya nak cakap ni, celaka tu dah kutuk aku. Kau budak-budak anak buah aku. We have to prove him wrong. Faham tak? Benda-benda macam tu. So, bila player dengar benda tu, dia akan jatuh kepada dua situation. Player terbakar ataupun player rasa macam, buat apa kita nak ikut dia? Kan? Kita main je lah cara kita. Bila terbakar ni, mulalah jadi kontroversi, bergaduh lah. Jadi game jadi tak tentu lah. Kan? Jadi hot-tempered game dan sebagainya. Itulah. Main games ni bahaya. Kalau kita tengok boxing, trash talk boxing, sama jugalah konsep dia. Benda macam tu lah. Main game ni merujuk lebih kepada macam konsep psikologi lah, di mana pengurus berusaha untuk mendapat kekelebihan saingan dengan mengganggu fokus atau tumpuan menjelang perlawanan. Kebanyakan kelab sekarang pun dah ada pakar psikologi sendiri untuk para pemain dan para pegawai semua. Okey Kiran, adakah kau rasa main game ni salah satu aspek penting yang perlu ada dalam bola sepak?
penting tu penting. Tapi macam mana aku nak cakap aku rasa dia penting bila kau betul-betul dekat level elite, the top level tu, where kat situ setiap kelebihan tu kau kena ambil. And setiap kelebihan tu boleh bezakan kau menang title ataupun kau kalah, ataupun kau relegated ataupun kau stay in the liga. Tapi in bola sepak generally, kalau kau nak ambil satu dunia bola sepak, tak adalah sepenting mana. Tapi dia penting bagi aku dekat that very top level lah, that elite level bola sepak tu. Kat situ dia sangat penting sebab dia macam F1 lah. Setiap kelebihan yang kau boleh dapat, kau kena try untuk dapatkan. Kau rasa macam bila orang kutuk kau, orang cakap kau ni, bila kau macam contoh kau manage satu team and then ada orang kutuk kau, bukanlah kutuk cakap kau tak bagus, kau gagal, apa reaksi kau? First thing, macam topik cakap tadi, aku tengok siapa orang tu. Tapi kalau macam Mourinho tu yang kutuk aku yelah, terasa tu sebab dia cakap kau loser, dia winner. And dia ada trofi. Dia nak benda tu attention dekat dia. Dia nak apa? Dia tak nak attention dekat players dia. Itu bagi aku suka Mourinho, dia pandai jaga players dia. Sebab tu kau macam especially dulu masa zaman yang Chelsea first time, lepas tu Inter Milan, semua player sanggup mati untuk dia. Sebab dia jaga player dia in that sense. Dia macam biar media ke orang nak attack aku. Aku hadap benda tu. Korang just fikir korang main atas padang, korang buat kerja korang. Last kali lah sebelum kita bersurai. Topik, Chelsea, Man United, pasukan mana yang akan berada di kedudukan yang lebih tinggi akhir musim? Okay. Sekarang ni both team tengah form yang sama. Chelsea tak silap saya sebelum game MU 8 games ke 9 games unbeaten, dan MU pun lebih kurang lah. Sentuh, saya pun tak ingat sangat facts ni kan. Tapi dua-dua tengah form yang bagus. Apa yang akan break it sekarang ni is injury dengan form players. Kan? Kalau tiba-tibalah jahat mulut ni player MU 3 orang quarantine COVID kan, key player macam Bruno, Rashford apa semua tu kena quarantine, mungkin boleh bawa. Tapi kalau saya tanya saya personally, saya nampak MU lagi potential berada di atas sekarang ni. Sebab Chelsea kita baru tukar manager kan. Player pun ada banyak player baru yang masih tak boleh adapt lagi apa semua. Saya nampak MU boleh pergi lagi atas daripada Chelsea sekarang ni. Okay, Kiran, setuju? MU lebih atas atau Chelsea lebih atas? 60-40 setuju. Sebab Tuchel effect ni aku rasa bagus. Dari dia ambil, tak ada kalah kot. Tak ada. Bolos pun sikit. Nampak dia susun tim tu baik betul kau cakap. Dia bolos sikit. Dia main 3 centre back, dia main 2 deep lying Conte dengan Kovacic. Yang memang dia solidify defense sebab kat sebelum ni kat situ yang problem. Chelsea dia asyik concede gol-gol bodoh. Sorry to say kan, gol-gol mudah. So tapi at the end of the day, disebabkan perbezaan mata sekarang ni, MU sedikit favourite lah. Kalau dua-dua points yang sama, aku flip coin. Aku tak tahu nak kata. Okay, itu saja aku rasa pandangan daripada Kiran dan juga Topik. Aku rasa kita banyak fokus more on mind games lah sebab nak agree atau nak setuju atau tidak, kita kena setuju satu benda yang sebenarnya mind game ni wujud dan dia akan affect manager, pemain dan juga pengadil dari segi membuat keputusan ataupun macam mana reaksi. Even aku sendiri, kalau kau ada bos kau cakap either kau bangkit ataupun kau terus down, macam itulah. Dia tengok karakter orang seseorang kan. So kalau aku kena bantai dengan Mourinho cakap specialist failure tu pun aku cuak agak sebenarnya kan. So itu depend kepada individual lah. So itu saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kepada Kiran dan juga Topik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.